Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Mazrul dalam channel Arithmetica. Okay, so pada hari ini Cikgu akan sharekan tentang Arithmetic bab yang kelima Form 5, iaitu fungsi trigonometri ataupun trigonometric function. Okay, so dalam bab 5 ni, benda pertama sekali yang kita kena kenal adalah dari segi sudut positif dan sudut negatif. So apakah maksud sudut positif? Sudut positif ni adalah sudut yang diukur daripada sebelah positif pasti X secara lawan arah jam. Okay, so bermaksud bermula daripada pasti X, kita ukur dia secara lawan arah jam. Ini adalah sudut positif. Okay, clear? Sudut negatif pula adalah sudut yang diukur bermula daripada pasti X dan dia adalah secara ikut arah jam. Ini adalah sudut negatif. Okay, dan kedua-dua sudut positif dan sudut negatif ni, okay, contoh cikgu ambil sudut positif. Sudut positif dia bermula daripada pasti X, dia bergerak secara lawan arah jam. Okay, pergerakan dia adalah 90 darjah. Kemudian cikgu turunkan dia jadi 180, 270, 360, dan dia juga boleh lebih daripada 360 darjah ataupun lebih daripada satu pusingan ataupun satu cycle. Okay, so one cycle is 360 degree. Satu pusingan adalah 360 darjah. So dalam kes ni dia juga boleh lebih daripada 360 darjah. Okay, sudut positif lawan arah jam counterclockwise, sudut negatif ikut arah jam clockwise, and sudut 360 darjah adalah satu pusingan lengkap dan dia juga boleh lebih daripada 360 darjah. Okay, clear? Okay, seterusnya adalah 6 fungsi trigonometri bagi sebarang sudut. Okay, 6 trigonometric function of any angle. Okay, so sebelum kita tengok pada 6 fungsi trigo ni, kita kena tengok balik apakah asas yang ada dalam trigonometri. Dalam asas trigonometri ni, kita tengok pada bentuk segitiga. Okay, so kalau kita ada satu segitiga bersudut tegak 90 darjah, jadi kita ada satu sudut theta. Okay, so kita kena kenal pasti dulu setiap sisi dia. So apakah nama sisi yang bertentangan dengan sudut theta? Itu kita panggil sebagai opposite. Okay, or for opposite lah. And then kita ada sudut yang bersebelahan dengan sudut theta, iaitu nama dia adalah adjacent. Kita wakilkan dengan huruf A. Dan apakah sudut yang bertentangan dengan 90 darjah ataupun garis yang paling panjang, itu kita panggil sebagai hypotenuse. Okay, so asas yang pertama dalam trigo adalah sama dengan sin. Sin sama dengan apa? Sin sama dengan opposite over hypotenuse, ataupun kita panggil sebagai soh lah. Right? So yang kedua adalah cos sama dengan adjacent over hypotenuse, ataupun cah ataupun kah kalau bahasa Melayu dia guna K cos, kalau English dia guna C untuk cos. Right? Dan tangent adalah sama dengan opposite over adjacent. Okay, so tua, so cah tua, so kah tua. Right? So itu yang pertama. Yang kedua, yang kita tengok yang kedua adalah dari segi teorem Pythagoras. Okay, so teorem Pythagoras ni mengatakan apa? Untuk teorem Pythagoras pula, okay, so kita wakilkan dengan setiap sisi dengan satu huruf unknown iaitu A, dan then panjang yang bertangannya kita wakilkan dengan B, dan hypotenuse itu kita wakilkan dengan C. Alright, so teorem Pythagoras, apakah dia punya hukum dia? Untuk mencari panjang hypotenuse iaitu C kuasa 2 C, so C kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 kita tambahkan dengan B kuasa 2. Ini adalah formula untuk teorem Pythagoras. Okay, yang ketiga adalah apakah yang dimasukkan dengan tan? Tan sama dengan apa? Tan sama dengan sin per atau sin. Yes, tan adalah sama dengan sin over cos. Okay, so kita tengok asas, kita tengok pula apakah masuk bulatan unit. Okay, bulatan unit. Okay, so sekarang ni cikgu lukis satu bulatan dekat paksi X dan Y, dan nama ni adalah bulatan unit. Kenapa kita panggil sebagai bulatan unit? Sebab jejari dia adalah sama dengan satu unit. That's why kita panggilkan dia sebagai bulatan unit. Okay, so kenapa unit circle? Sebab radius is 1 unit. Alright, so sekarang ni cikgu lukiskan satu radius, satu jejari. Okay, berapa panjang jejari ni? Jejari ni adalah 1 unit. Okay, so sekarang ni kita nak tengok daripada bulatan unit ni untuk kita terbitkan 6 fungsi asas trigo. Right? So first kita tengok dulu dekat ini adalah sukan yang
sukun yang pertama. Okey, so sukun yang pertama apakah dia punya julat theta dia? Julat theta dia daripada 0 sampai 90 darjah. Okay, so sukun yang kedua, second quadrant adalah daripada 90 sampai 180 darjah. Right, and then kita tengok third quadrant, sukun yang ketiga adalah daripada 180 sampai 270 darjah, dan sukun yang keempat, fourth quadrant adalah daripada 270 sampai 360. Okay, ini dari segi bentuk, dari segi kuadran dan juga julat sudut dekat setiap kuadran tersebut. Okay, so next. Okay, sekarang ni cikgu nak lukis dekat sukun yang pertama ni, first quadrant ni, satu segitiga yang bersudut 90 darjah. Okay, so hypotenuse dia adalah 1, and then okay, nampak ini adalah satu segitiga yang bersudut 90 darjah. Okay, sudut dia 90 darjah. Okay, so sekarang ni apakah panjang paksi X ni? Ini kita wakilkan dengan X. Nampak ini adalah panjang X. Okay, so kat sini cikgu letak dia sebagai X lah. Dan apakah tinggi dia? Tinggi dia kita wakilkan dengan paksi Y. So tinggi ni akan jadi Y. Okay, berapa hypotenuse dia? Hypotenuse dia adalah 1. Kenapa 1? Sebab jari dia 1 unit. Okay, so sekarang ni kita tengok sudut dekat sukun yang pertama, first quadrant. So okay, so kita tengok dulu apakah sin theta dekat first quadrant. Sin adalah sama dengan so sin adalah opposite over hypotenuse. So maksudnya y perkan dengan 1. So kat sini kita akan dapat y. Okay, kita tengok pula cos. Cos theta adalah cah. Cah bermaksud adjacent over hypotenuse. So x plus 1 kita akan dapat x. Kemudian tan apa? Tan adalah tua, opposite over adjacent. So tan theta adalah sama dengan opposite y over adjacent dia adalah x. So dia akan jadi y over x. Okay, dan ini adalah 3 fungsi asas yang kita belajar waktu menengah rendah ataupun dalam matematik moden. Okay, silibus tingkatan 4. So untuk dalam ADMAT ni dia memperkenalkan lagi 3 fungsi trigo yang baru, iaitu sec ataupun secant, SEC untuk English, kalau BM SEK. Alright, dia ada cosec theta, ataupun kalau BM dia tukarkan huruf C tu jadi huruf K, itu saja, right? Dan yang keenam adalah cot theta. Cot ni bermaksud cotangent. Cosec ni adalah cosecant, sec ni adalah secant. So apakah maksud sec? Sec, cosec dengan cot ni kita tengok berdasarkan 3 fungsi trigo yang asas ni, right? So kita tengok apakah huruf yang ketiga dia. SEC, huruf ketiga dia adalah C, betul? Okay, maksudnya dia akan jadi 1 per C, 1 per cos. So kat sini sec adalah sama dengan apa? Sec adalah sama dengan 1 over cos theta. So kalau cos theta adalah X, kalau sec 1 over cos bermaksud dia akan jadi 1 per X. Okay, clear? So untuk cosec theta ataupun cosec theta, huruf ketiga dia adalah huruf S. So S stand for sin ataupun sin, right? So cosec theta dia akan jadi 1 over sin theta. Alright. So kalau sin theta adalah Y, kalau 1 over sin dia akan jadi 1 per Y. Okay, dan yang terakhir yang keenam, cot. Sama juga, cot huruf ketiga, kita tengok huruf ketiga dia adalah T. So kalau T dia akan jadi tangent. So dia akan jadi 1 over tangent. So kat sini cot adalah sama dengan 1 over tan theta. Okay, so kalau tangent theta kita ada Y per X, kalau 1 over tan dia akan jadi terbalik lah, dia akan jadi X over Y. Okay, so ini adalah macam mana cara kita nak dapatkan 6 fungsi asas bagi trigo untuk sukun yang pertama, yang di mana sukun pertama tu dia mestilah di antara 0 dan 90 darjah. Alright, so next kita move pada sukun yang kedua, second quadrant. Again, kita akan lukis satu segitiga dekat second quadrant. Okay, so kat sini cikgu lukis satu jejari, satu radius. Dan berapa panjang radius ni? Sama saja disebabkan dia bulatan unit. So radius dia adalah 1. Okay, kat sini adalah sudut 90 darjah. So kita tengok theta dekat second quadrant. Ini adalah theta dia. Okay, so apakah opposite dia? Opposite dia adalah paksi Y. Ke atas bermaksud dia yes, dia positif Y. Okay, apakah nilai X kat sini? Nampak dia ke sebelah kiri. Kalau ke sebelah kiri dia akan jadi negatif X, right? So kat sini kita letak sebagai negatif X. Okay, so sekarang ni kita dah ada satu triangle yang lengkap, opposite, adjacent dan
hypotenuse based on theta dekat second quadrant. So now kita tengok pula, kita isi kolom. Okay, kolom yang kedua ni untuk second quadrant. Alright. So apakah dia punya sin theta? Sin adalah slope opposite over hypotenuse. Bermaksud y per 1 dia akan dapat y juga. Okay, kemudian kita tengok pula apakah cos theta. Cos adalah cah adjacent over hypotenuse. Negatif x per 1 dapat apa? Kita akan dapat negatif x. Alright. Dan kita tengok kat sini pula tangent theta. Tan adalah toa opposite over adjacent. Y over negatif x dia akan jadi y per negatif x. Dia akan jadi negatif tu biasa kita letak kat depan, dia akan jadi negatif y per x. Right. And then untuk sec 1 over cos, kita tengok cos. Kalau cos dia adalah negatif x, 1 over dia akan jadi negatif 1 over x. Untuk cosec 1 over sin, kalau sin dia adalah y, dia akan jadi 1 over y. Dan untuk cot 1 over tangent, so kalau tangent dia adalah negatif y over x, dia akan jadi terbalik negatif x over y. Okay, itu adalah second quadrant ataupun sukuan yang kedua. So sekarang kita tengok pula dekat third quadrant, dekat sukuan yang ketiga. So cikgu lukis juga satu triangle dekat third quadrant. Okay, ini adalah radius dia 1 unit. Kemudian kita bentukkan satu triangle dekat third quadrant. Okay, nampak So sekarang ni theta kita adalah theta dekat third quadrant, sukuan yang ketiga. So mari kita tengok berapa x dia. X dia sama, dia adalah ke sebelah kiri, so dia akan jadi negatif x. Kemudian kita ada satu sebagai hypotenuse. Okey, ataupun okay, betul, hypotenuse. Dan kat sini apakah panjang y? Okey, y kat sini dia ke bawah. So kalau ke bawah dia akan jadi negatif y. So kita letak ni sebagai, okay, nampak negatif x sebab ke kiri, negatif y sebab dia ke bawah. So dah lengkap kat sini semua maklumat opposite, adjacent dan hypotenuse. So sekarang kita isi kolom yang ketiga. Apakah sin theta? Okay, apakah sin theta? Sin adalah slope opposite over hypotenuse. So dia akan jadi negatif y over 1, dia akan jadi negatif y saja. Okay, kemudian cos. Cos adalah cah adjacent over hypotenuse. So negatif x per 1 dia akan jadi negatif x. Right, and then kita tengok pula tangent. Tan adalah toa opposite over adjacent. Negatif y perkan dengan negatif x. So dia akan jadi negatif y bahagi negatif x. Negatif tu kita boleh potong. So yang tinggal adalah y per x. Kemudian untuk lagi 3 ni, sec cos sec cot ni kita hanya terbalikkan daripada sin cos tangent saja. So kalau sec adalah 1 over cos, kita terbalikkan, dia akan jadi negatif 1 over x. Untuk cosec 1 over sin, kalau sin dia adalah negatif y, dia akan jadi negatif 1 over y. Dan untuk cot 1 over tangent, kalau tangent dia adalah y over x, so dia akan jadi x over y. Okay, so kolom yang terakhir adalah dekat fourth quadrant. Again, kita akan lukis satu segitiga bersudut 90 darjah dekat fourth quadrant, sukuan yang keempat. So cikgu tarik, ini adalah radius dia 1. Right, and then kita bentukkan satu segitiga. Okay, kalau kita tengok kat sini, semua sudut theta dia mestilah refer to x axis. Nampak Dia tak boleh refer to y axis, dia mestilah pergi ke paksi x. Semua sudut theta, tak kisahlah dekat first quadrant, second quadrant, third atau fourth, sudut ni kita refer kepada x axis. Alright. So ini adalah theta dekat fourth quadrant, dan kita bentukkan satu right angle triangle, segitiga bersudut tegak 90 darjah. Okay, so kita tengok apakah panjang untuk paksi x, dia positif kan. And then kita tengok pula dekat paksi y dia ke bawah, so dia akan jadi dia akan jadi negatif y. So sekarang ni kita ada x, kita ada negatif y, dan kita ada hypotenuse dia adalah 1. So mari kita tengok apakah sin theta untuk fourth quadrant. Sin adalah slope opposite over hypotenuse. Negatif y over 1 dia akan jadi negatif y. Okey, kemudian kita tengok pula cos. Cos bermaksud cah adjacent over hypotenuse. X over 1 dia akan jadi x. And then tangent adalah toa opposite over adjacent. Negatif y over x dia akan jadi negatif y over x jugalah. So kat sini kita tulis negatif y perkan dengan x. Kemudian second 1 over cos, kita terbalikkan daripada cos, dia akan jadi 1 per x. And then untuk cosec 1 over sin, terbalikkan daripada sin, dia akan jadi negatif 1 per y. Dan cot adalah 1 over tan, kita terbalikkan dekat tan, dia akan jadi negatif x over y. Okay, so
Cikgu harap semua jelas So kesimpulan kelas kat sini, kesimpulan dia, kalau kita tengok untuk tiga fungsi atas ni, sin, cos dengan tangent, okey, kita tutup sekejap yang bawah ni. So kalau kita tengok, adakah kesemua nilai sin, cos, tan tu positif? Positif maksudnya dekat first quadrant semua sin, cos, tan adalah positif. So dekat sini kita boleh kategorikan sebagai all positif. Nampak kat sini cikgu letak A. A tu stand for all positive. Alright. So kita tengok pula dekat second quadrant. Okay, siapa yang positif second quadrant? Sin positif, cos negatif, tangent negatif. So hanya sin positif, betul? So dekat maksudnya sukan kedua ni adalah rumah untuk sin. Okay. So untuk third quadrant, sukan ketiga sin negatif, cos negatif, tangent positif. Maksudnya dekat sini sukan ketiga adalah rumah tangent ataupun tempat tangent positif. So tangent positif. Right, dan fourth quadrant, sukan yang keempat, sin negatif, cos positif, tangent negatif. Bermaksud ini adalah tempat cos positif. So kita letak di sini sebagai huruf C. So ini adalah formula untuk kita nak tengok sudut siapakah yang positif. So kat sini cikgu buat sebagai conclusion. Ini adalah A, ini adalah S, T, C. Okay, maksudnya all positive, sin, only sin positif, only tangent positif, dan cos positif. So kita boleh guna apa-apa formula. Ada yang buat add sugar to coffee, ataupun all see the cat pun boleh. Right, so ataupun macam-macam lagi lah. Okay, so kalau nak guna bahasa Melayu boleh semua positif, S, sin positif, tan positif, K positif, S, S, T, K. Ada yang guna astaka, ada yang guna saya suka tengok kartun, ada yang suka guna saya suka tengok kamu pun boleh. Tak kisah, janji kita ingat first quadrant untuk semua positif, second quadrant hanya untuk sin, third quadrant untuk tan positif, dan fourth quadrant adalah untuk cos positif. Okay, so basically ini adalah 6 fungsi asas bagi sebarang sudut. Sebarang sudut yang dimasukkan ni adalah sudut dekat kuadran pertama, 2, 3 dan 4. So kalau tengok kat sini, dekat kuadran pertama, sukan pertama ni dia terletak di antara 0 dan 90. Termasuk tak 0? Termasuk tak 90? Tak termasuk So untuk second quadrant, theta berada di antara 90 dengan 180. Maksudnya termasuk tak 90? Tak termasuk. Termasuk tak 180 pun tak. So macam mana kalau sudut itu terletak dekat 0 darjah? Macam mana sudut tu kalau dekat paksi X? Macam mana sudut tu kalau dekat paksi Y? Macam mana sudut tu kalau dekat sebelah kiri paksi X? Macam mana sudut tu kalau dekat sebelah bawah paksi Y? Yang tu kita akan tengok dalam dalam sudut dekat paksi ataupun angle X axis. Alright. Okey, seterusnya kalau tadi ni kita dah tengok 6 fungsi trigonometri pada sudut dekat kuadran, okey, pada sudut dekat sukuan. So sekarang pula kita nak tengok macam mana pula kalau sudut dekat paksi, okey, paksi X dan juga paksi Y. So untuk nak tengok sudut dekat paksi ni, cikgu ada satu kaedah, yang mana kaedah ni adalah kita lukis paksi dulu. Ini adalah paksi Y, dan kita ada paksi X. Okey. Lepas tu dekat tengah-tengah ni kita letak satu nombor, iaitu nombor 1. Okay, nampak So kita ada paksi Y, kita ada paksi X, dan dekat tengah ni adalah nombor 1, right? Dan kita ada berapa sudut dekat paksi? Kita start daripada paksi X, permulaan dia adalah 0 darjah. Kemudian dia naik ke atas, dia akan jadi 90 darjah, dia bertambah, dia jadi 180 darjah. Lepas tu dia akan jadi 270 darjah. Dan dia akan patah balik dekat 0 darjah tadi. Dia akan patah balik dekat paksi X. Kat sini dia melengkapkan satu kitaran, satu cycle, iaitu 360 darjah. Alright. So apakah yang kita masukkan dengan satu? Okay, dia macam ni. So dekat paksi X ni adalah paksi untuk siapa? Untuk cos. Right. So kalau kat sini cikgu letak sebagai cos. Okay. So apa maksud cos? Cos 0 akan dapat 1. Okay, boleh try letakkan kalkulator Cos 360 darjah pun akan dapat 1. Alright. So kalau sebelah kanan adalah positif cos, sebelah kiri ni adalah negatif cos. So kalau kita tekan kalkulator, negatif cos 180 akan dapat apa? Akan dapat 1. Alright. And then kalau paksi X ni adalah cos dan negatif cos, paksi Y ni adalah di tempat untuk sin dan juga untuk negatif sin. Okay, buktinya kalau kita tekan kalkulator, sin 90 akan dapat 1, negatif sin 270 akan dapat 1. Okay, macam mana pula kalau
kita tak letak negatif. So kalau kat sini cikgu buat cos 180 akan dapat apa? Akan dapat negatif 1. Right? Kalau sin 270 akan dapat negatif 1. Negatif ni dia akan bagi ke 1 ni. Okay. So ini adalah teknik mudah untuk kita nak hafal kalau sudut dekat sudut dekat paksi, sudut dekat axis. Right? Cara yang kedua adalah kita boleh try and error, boleh try tekan kalkulator. Okay, so ini sahaja untuk sudut pada paksi. Alright, so kalau tadi kita dah tengok sudut dekat sukuan, yang kedua kita dah tengok sudut pada paksi. So sekarang ni yang ketiga kita tengok pula sudut khas ataupun special angle. Kenapa kita panggil sebagai sudut khas? Sebab nilai sudutnya adalah kita kena dapatkan dalam bentuk pecahan. Alright, so kita ada 9 sudut khas yang kita kena ingat. So kalau susah nak hafal 9 ni, kita ingat 2 sahaja. Alright, so untuk dapatkan sudut khas ni, dia berasal daripada dua segitiga yang berbeza. Yang pertama adalah segitiga sama sisi ataupun equilateral triangle. Yang kedua adalah segitiga sama kaki, isosceles triangle. So jom kita tengok macam mana daripada dua segitiga ni kita nak dapatkan 9 sudut ni. Okay, so first kali kita lukis segitiga sama sisi. Maksudnya semua sisi dia adalah sama panjang. Okay, so kalau ketiga-tiga sisinya sama panjang, adakah sudut dalam dia pun sama? Yes, semestinya. Okay, so dalam kes segitiga sama sisi ni, cikgu ambil panjang setiap sisinya adalah 2. Katakan panjang dia adalah 2 unit. Alright, so apa yang kita buat kat sini adalah kita labelkan sudut di sini adalah 60 darjah. Adakah semua sudut 60 darjah? Ya, betul. Sekarang ni apa yang kita buat adalah kita nak kerat 2 secara simetri. Kita potong 2, nampak tak? So kalau kita dah potong 2, apa yang berlaku dekat sudut dekat atas ni? Dia dah jadi separuh. Apakah nilai separuh daripada 60? Yes, dia akan jadi kat sini adalah 30 darjah. Alright, so jadi kita potong. Ini tak adalah. So maksudnya kita start daripada segitiga sama sisi, kita bentukkan satu segitiga yang ada 60 darjah dan 30 darjah. Okay, so kalau panjang ini 2, so sekarang berubah tak? Tak berubah kan? So kita tengok tapak dia. Tapak dia asal dia adalah 2. Bila kita dah kerat 2, potong 2, dia akan jadi, yes, dia akan jadi kat sini hanyalah 1 saja. Okay, nampak Sekarang ni kita ada satu segitiga, sudut 60 dan 30, panjang dia adalah 2 dan panjang dekat sini adalah 1. Sekarang ni menggunakan konsep teorem Pythagoras, boleh tak kalau kita kira sisi yang tegak ni? Okay, so dalam kes ni siapa hypotenuse? Hypotenuse adalah 2, betul tak? So nak kira panjang tegak ni adalah kita ambilkan 2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2, lepas tu kita punca kuasa. 2 kuasa 2 dapat 4, 4 tolak 1 dapat 3. So nilai ni adalah punca kuasa 2, 3. Okay, ataupun square root 3. Alright, so sekarang ni kita dah ada 2 sudut 60 dan 90. Sini 90 Okay, so sekarang ni kita dah ada 2 sudut 60 dan 30 dan kita ada satu sudut 90 darjah. So sekarang ni kita ada ketiga-tiga sisi nilai dia. So sekarang kita tengok dulu untuk sudut 30. Kalau sudut 30, kita tengok source jatuh bermula daripada 30. So daripada atas. So daripada atas source adalah opposite over hypotenuse. So dia akan jadi 1/2. Okey, kemudian untuk cos pula. Apakah cos 30? Cos adalah char adjacent perkan dengan hypotenuse. So dia akan jadi punca kuasa 23 perkan dengan 2. Dan apakah tangent theta? Tangent 30. Tangent adalah tuar opposite over adjacent. 1 perkan dengan punca kuasa 23. So kat sini dia kekal, dia akan jadi 1 per punca kuasa 23. Okay, so next kita tengok pula sudut 60 darjah. Okay, kenapa? Sebab kat sini dia macam pasangan kan. Okay, so 60 darjah, kalau sin start daripada bawah, sin adalah sama dengan opposite over hypotenuse. Dia akan jadi punca kuasa 23 per 2. So kat sini cikgu tulis punca kuasa 23 perkan dengan 2. Kemudian sekejap Okay, so kemudian kita tengok pula apakah cos 60. Cos 60 tengok daripada 60. So dia akan jadi char adjacent over hypotenuse. Dia akan jadi 1 per, yes, dia akan jadi 1/2. Okay, dan tangent 60 adalah sama dengan, tengok daripada 60, tangent adalah sama dengan tuar opposite over adjacent. Punca kuasa 3 per 1 kita akan dapat punca kuasa 2, 3. Okay, so sekarang ni kita tengok ada tak
nilai yang sama. Okey, so kalau kita tengok kat sini, sin 30 adalah sama dengan cos 60. Cos 30 adalah sama dengan sin 60. Okey, so untuk sudut 40 darjah pula, kalau tadi kita gunakan segitiga sama sisi dengan sisinya adalah 2 pada awalnya. So untuk segitiga sama kaki ni, kita lukis segitiga sama kaki dengan sisi dia adalah 1. So dia sama panjang. Okey, faham Segitiga sama sisi kita ambil panjang 2, segitiga sama kaki kita ambil panjang dia 1. So sudut 50 darjah dekat sini. Okey, menggunakan teorem Pythagoras, apakah panjang hypotenuse? 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 dapat 2. Kemudian kita punca kuasa 2 kan 2, kita biarkan dalam bentuk punca kuasa 2. Okey, maksudnya tak boleh guna kalkulator lah. So, maksudnya kalau tekan kalkulator kita akan dapat perbulahan. Ataupun kalau guna kalkulator hitam putih ni, yang ni mungkin boleh. Alright. Okey. So sekarang ni dekat mana sudut 45? Kalau kita ada 90 sama sisi, kedua side ini adalah mempunyai sudut 45. So kita ambil satu saja. For example, kita ambil kat bawah ni adalah sudut 45. Okay, so now kita nak cari sin cos tangent based on sudut 45. So untuk sin adalah opposite over hypotenuse. So dia akan jadi 1 per square root 2. Untuk cos adalah char adjacent over hypotenuse. Sama tak? Sama. So 1 per square root 2. Okay, dan untuk tangent adalah opposite over adjacent. 1 per 1 kita akan dapat, yes, kita akan dapat 1. Okay, so dekat sini apa yang kita tengok adalah kita ada satu hubungan antara sin 30 dengan cos 60, ataupun satu hubungan di antara sin 60 dan cos 30. Okay, so kalau kita tengok dua sudut ni, bila ditambah dia dapat berapa? Dia akan dapat 60 tambah 30, dia akan dapat 90. Okay, 90 tu adalah kita panggil sebagai complementary ataupun pelengkap. So daripada sini kita bentukkan lagi satu sudut. Okay, so tadi kita dah ada sebarang sudut dekat sukuan, kita dah ada sudut dekat paksi, and then kita ada sudut khas. Yang keempat kita ada sudut pelengkap nama dia, ataupun complementary angle. Alright, so cuba buat kat sini kan. So ini adalah sudut pelengkap nama dia, ataupun dalam English kita panggil sebagai complementary. Okay, so sudut complementary angle ni, kalau kita tengok, dia bermaksud pelengkap. Contohnya, sin 30 sama dengan cos 60. Kalau cos 30 sama dengan sin 60, sama. So dekat sini kita boleh terbitkan satu formula, iaitu sin theta sama dengan cos 90 tolak theta, dan cos theta sama dengan sin 90 tolak theta. Okey, nampak tak kat sini ya? Okey, contoh sin 30 sama dengan cos 90 tolak 30, iaitu dapat 60. Okey, nampak Ataupun kita ambil cos 30 sama dengan sin 90 tolak dia, akan dapat 60. Okey, ataupun kita boleh test kat sini. Contoh, kalau kita ambil sin 20. Sin 20 sama dengan cos berapa? Cos 90 tolak 20 dapat 70. Okey. So kalau kita tekan kalkulator, sin 20 dengan cos 70, nilai dia adalah sama. Okey, boleh faham? Okey, so kalau sin pasangan ada cos pasangan ada sin, kita tengok pula siapakah pasangan untuk sec. Okay, so kalau second sec theta. Okay, sec theta adalah sama dengan sec 90 tolak theta. Kalau sec theta, pasangan dia adalah, komplement dia adalah sec 90 tolak theta. Okay, nampak Dan yang terakhir kita adalah cot. Cot pasangan dia apa? Cot adalah pasangan dia tan 90 tolak theta, dan tan adalah pasangan dia cot 90 tolak theta. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita ada tiga pasangan. Sin pasangan dia cos untuk sudut pelengkap, sec pasangan dia sec, dan cot pasangan dia adalah tangent. Okey. Okay, seterusnya
part yang terakhir dalam pernah fungsi trigo bagi sebarang sudut adalah melibatkan sudut yang sudut yang negatif. So macam mana pula dengan sudut yang negatif? Okey, kat sini kita ada 3. Yang pertama adalah kalau sin sudut negatif, okey, kalau sin itu sudut dia adalah negatif, kita boleh letakkan negatif tu dekat luar. Kita boleh keluarkan dia, kita letak dekat depan, dia akan jadi negatif sin theta. So sin negatif 20 akan sama dengan negatif sin 20. Itu maksud dia. Okey, itu untuk sin. And then untuk cos sudut negatif. Okey, kalau cos ni sudut dia negatif, apa yang kita boleh buat dengan sudut tu? Okey, sudut tu dia akan jadi positif. Okey, so dia akan jadi positif cos theta. Nampak Kalau sin bersudut negatif tu kita boleh keluarkan dia tak kat depan. Kalau cos negatif ni kita just positifkan saja. Alright, buktinya kalau kita tekan cos negatif 20 dengan cos positif 20, nilai dia adalah sama. Alright. Dan untuk yang ketiga adalah tangent. Macam mana kalau tangent ni sudut dia adalah negatif? Sama macam sin, negatif untuk tangent ni kita boleh keluarkan dia akan jadi negatif tangent theta. So sin, cos, tangent kalau ada sudut negatif kita boleh keluarkan kecuali cos. Cos kita positifkan sahaja. Okey, senang je. Okey, so last kali dalam konsep asas untuk bab fungsi trigonometri ni, kita tengok dari segi formula lah. Okey, so formula ni memang banyak, betul lah, memang tak dinafikan. Dalam trigo ni memang banyak formula, bermula daripada identiti asas, basic identity. Okey, dia ada 3 formula. Alright, lepas tu kita ada formula penambahan atau sudut majmuk, additional formula. Kita ada juga 3 formula yang melibatkan sin, cos dan tangent. Okey, kemudian kita ada formula sudut berganda ataupun double angle formula, juga melibatkan 3 formula. Okey, so dan kita ada formula sudut separuh. Alright, so half angle formula. So yang diberi dalam exam hanyalah identity, formula penambahan dan juga sudut berganda saja. So kita tengok macam mana daripada sudut berganda ni kita nak dapatkan sudut separuh, sebab formula sudut separuh ni dia tak bagi dalam peperiksaan. Alright, okay. So kalau kita tengok formula yang pertama untuk sudut berganda ni, okay, kalau sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta, macam mana kita nak jadikan dia sebagai half angle? Okay, kalau sin 2 theta dia akan jadi 2 sin theta cos theta. Sin 2 theta sudut dia 2, dia akan jadi 1. Alright, kalau untuk formula sudut separuh, kalau sin 2 theta ni dia tukar jadi sin 1 theta. So untuk yang 2 sin theta cos theta ni dia akan jadi separuh theta. Okey, boleh faham? Itu maksud dia half. Okey. So kalau kita ada sudut berganda ni, contoh sin 4 theta, dia akan jadi half daripada dia akan jadi 2 sin 2 theta cos 2 theta. Itu cara dia. Right? So kalau kat sini kita ada sin 10 theta, dia akan jadi 2 sin 5 theta cos 5 theta. Itu saja cara kita nak tukarkan daripada formula sudut berganda kepada formula sudut separuh. Okey, so cikgu rasa itu saja mukadimah ataupun konsep yang ada dalam bab fungsi trigonometri ini. Okey, so insya-Allah untuk video seterusnya cikgu akan kongsikan untuk paper 1 kertas 1 SPM fungsi trigo ni kita boleh kategorikan sebagai 2 pattern soalan. Okey, so kita ada pattern bentuk kuadran, kita ada bentuk equation dan kita ada bentuk graf. Untuk graf tu biasanya dia masuk dekat kertas 2, tapi boleh juga dia masuk dekat kertas 1. Alright. So nanti kita akan tengok pula pattern soalan yang ada dalam fungsi trigo, and then yang terakhir nanti insya-Allah cikgu akan buat satu video tentang macam mana kita nak lakar graf untuk fungsi trigo. Okey. So itu saja daripada cikgu. Okey, so terima kasih atas perhatian anda. Kalau like, kalau faham boleh share, boleh komen. Okay, kita sebarkan ilmu ni kepada seramai mungkin rakan-rakan lah. Okay, dan kalau anda tak nak terlepas untuk video-video seterusnya, tolonglah subscribe. Okay, so insyaAllah nanti cikgu akan buat lagi lah video-video berkenaan dengan maths. Itu saja, jumpa lagi. Assalamualaikum.